Uh, kita tengok dulu jawapan latihan yang saya bagi minggu lepas. Sepatutnya sekarang awak nampak saya punya skrin. Dan ni ialah jawapannya. Saya nak zoom. Oh, malu. Yang lagi besar. Share, start, find. Macam mana tu aku boleh begitu besar? Mana nampak ni? Mana api pula dah butang zoom ni? Soalan objektif. Okay, soalan objektif. Soalan nombor 1, antara ukuran berikut yang manakah paling pendek? Jawapan dia C. Soalan nombor 2, arus elektrik berapa? Jawapan dia A. Saya bagi jawapan dulu ah. Sekejap baru awak tanya mana yang awak tak tahu. Nombor 3, jawapan dia B, bola. Okey, kemudian nombor 4, manakah semua terbitan? Jawapan dia ialah B, bola. Nombor 5, jawapan dia B, bola. Okey, nombor 6, jawapan dia D, dadu. Nombor 7, A, ayam. Nombor 8, C, cok kodok. 1 sampai 8. Kat mana yang awak ada masalah? Semua betul ya? Tak ada masalah kah? Oh sudah, senyap dia ni apa? Ikmal, okey kah? Hah? Sini zoomnya. Okey, kalau tak ada masalah kita pergi ke soalan struktur. Raja menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan hubungan antara daya dengan pemanjangan bagi sebuah spring. Tulis satu hipotesis yang sesuai melibatkan daya F dan pemanjangan X. So hipotesis ialah jangkaan kita, apa yang kita jangka daripada eksperimen tersebut. Okey, so jawapannya ialah X bertambah apabila F bertambah. Okey, jawapan ada di sini. Sepatutnya awak boleh tengoklah. Saya besarkan lagi. Kedua besar ya. No, tu. Okey, so X bertambah apabila F bertambah. Hang ni kucing, aku nak ngajak ni. Nak ikut nombor pohon tekan tu. Oh, sudah. Okey. Bagaimanakah kejituan pengukuran bagi X dapat ditingkatkan? Okey, so bagi jawapannya, bagi setiap F, ambil sekurang-kurangnya 2 bacaan. Bagi X.
Okey, bagi setiap nilai F, ambil sekurang-kurangnya 2 kali. Okey, 2 bacaan bagi X. Maksudnya kalau F 10 Newton, X tu pemanjangan spring tu awak kena ukur 2 kali. Kemudian ambil nilai purata. Okey. So itu cara dia kita nak meningkatkan kejituan. Kemudian berdasarkan graf di atas, tulis satu kesimpulan. Okey, yang ni ada dalam buku. Graf yang itu kita bincang itu. So kalau graf bentuk macam ni, jawapan dia ialah X berkadar terus dengan F. Okey, X berkadar terus dengan F. Biasanya kita akan ambil yang paksi Y dulu. So paksi Y sini ialah X. So X adalah berkadar terus dengan F. Kerana F berada di paksi X. Okey, ini paksi X, sini paksi Y. Kalau nak jawab berkadar terus saja pun boleh. Tak perlu nyatakan X ke F ke. Sebab dalam soalan dah nyatakan dengan jelas. Tulis satu kesimpulan terhadap hubungan antara F dan X. Maka dekat ruangan jawapan tu awak boleh tulis berkadar terus saja pun tak apa. Okey. Nak pernah mari kat dah kucing ni. Tulis satu langkah berjaga-jaga yang harus diambil dalam eksperimen di atas. Eksperimen ini melibatkan pengukuran. Kita nak ukur guna pembaris meter. So kalau ukur guna pembaris meter, elakkan ralat parallax dengan memastikan aras mata sama dengan aras penunjuk. Okay. Elakkan ralat parallax dengan memastikan aras mata adalah sama dengan aras penunjuk. Itu sebab kita menggunakan pembaris. Dalam eksperimen ni kita menggunakan pembaris. Okay, ini biasanya keluar di kertas 3. Tapi awak punya hampa nanti kertas 3 hampa akan buat eksperimen amali. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu teruskan dengan daya dan gerakan bab baru yang kita nak belajar hari ni, iaitu linear motion ataupun gerakan linear. Jarak, jumlah panjang laluan yang dilalui dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kuantiti dia adalah kuantiti skala. Unit SI-nya adalah meter. Okay. Sesaran mana pula dah ni. Sesaran ialah jarak terpendek antara kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Jarak kedudukan akhir dan kedudukan awal adalah arah tertentu. Kuantitinya adalah kuantiti vektor. Dan unitnya juga adalah meter. Okay, biasa awak dengar jarak, tak biasa dengar sesaran. Sesaran ni orang putih panggil displacement. Okay. Jarak orang panggil distance. So kita duk ingat selama ni kita cuma tahu pasal jarak. Ini contohnya jarak daripada rumah pergi sekolah 10 km. Okay. So itu adalah satu contoh jarak. Tapi sesaran ni apa dia? Sesaran dengan jarak tidak sama. Nampak lebih kurang tapi tidak sama. Ini cikgu akan ajak kepada awak macam mana kita nak membezakan antara jarak dan sesaran. Okay, contoh. Rahim berjalan dari rumahnya ke simpang K sejauh 1.5 km. Ini dalam buku modul awak. Muka surat berapa tu? Muka surat 12. Okay. Kemudian dia berpatah balik dan berhenti di warung Pak Din yang jauhnya 0.5 km dari rumahnya. Okay, ni warung Pak Din. Ni rumah dia. Okay. Dia pergi ke K ni dulu. Baru dia patah balik pergi ke B. Okay, soalan dia. Berapakah sesaran
rahim dari rumahnya. So ingat, kalau sesaran mudah saja, ambil titik mula, straight pergi titik akhir. Okay. Ambil titik mula, straight pergi titik akhir. Contohnya dalam soalan ni, titik mula dia O, titik akhir dia B. Tak kira lah tadi dia pergi mana pun, dia pergi K 4 kali patah balik ke apa ke, dia pergi K ke PM ke apa ke, kita ambil titik O dan titik B terus. Okay. Itu dipanggil sesaran. Shortcut. Shortcut. Okay. Berapakah sesaran rahim dari rumahnya apabila dia sampai di simpang K? Daripada O pergi K 1.5 kilometer. So letak kat situ 1.5 kilometer. Tapi ingat, untuk sesaran dia mesti ada arah. K dengan rumah rahim ni ialah arah timur. Okay, awak boleh tengok dekat soalan tu dia ada bagi utara. Utara, selatan, timur, barat tu. So jawapan dia ialah 1.5 km ke timur. Okay, dia mesti ada arah ke timur dan juga mesti ada magnitude dia, iaitu 1.5 km. Kemudian, berapakah sesaran rahim apabila dia berada di warung Pak Din? Warung Pak Din ada dekat B. Rahim tadi daripada O dia pergi K dulu, baru dia pergi kat B. Tapi sesaran kita ambil shortcut tu . Titik awal sampai titik hujung. Titik awal O sampai titik hujung dia B. So jarak dia 0.5, jarak pula. Sesaran dia ialah 0.5 kilometer. Okay, 0.5 kilometer. Arah dia ke mana? Arah dia ke barat. 0.5 kilometer ke barat. Sebelah sini ya. Selepas bersarapan pagi, Rahim berjalan pulang ke rumah. Apabila dia sampai ke rumah, berapakah jumlah jarak? Dia tanya jarak, bukan sesaran. Berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh Rahim? So daripada O, dia pergi K dulu, 1.5 km. Daripada K, dia terus pergi kat B. Kat B tu 2 km. Lepas tu dia balik ke rumah. Daripada B tu dia balik ke rumah. Tambah lagi 0.5. So jawapan dia ialah 4 km. Okay. Jumlah jarak yang dilalui. Bukan sesaran. Jumlah jarak kena ambil tahu. Dia bergerak ke mana. Kena campur semua sekali. Okay. Ada arah dah kat sini? Tak perlu. Tak payah. 4 km saja. Tak payah nak tulis 4 km ke utara. Tak payah. So 4 km saja. Sebab dia tanya jarak. Bukan dia tanya sesaran. Berapakah jumlah sesaran Rahim dari rumahnya? Okay. Dia keluar daripada O. Dia pergi ke K. Dia pergi ke B. Dia patah balik ke O. So sesaran saya kata ambil shortcut. Point titik awal terus pergi titik akhir. Titik awal pergi titik akhir, ambil terus jarak sesaran dia. Maksud dia kat sini, dia mula di O, dia patah balik di O. So sesaran dia adalah sifar. Sifar. Sebab dia patah balik ke titik permulaan. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh-contoh lain macam mana kita nak mengira jarak dan sesaran. Okay, contohnya contohnya situasi lah ni.
Sini saya label sebagai A. Sini ialah B. Sini ialah C. So A ke B katakanlah 5 meter. B ke C 4 meter. Okay. So saya nak buat arah apa ni? Utara. Mana utara? Sini ialah utara. Terus sini ialah selatan. Sini barat. Sini timur. Okay, siapa tak tahu arah ni balik ulang kaji balik geografi. Okay, katakan Ikmal berjalan daripada A pergi ke B. Ikmal berjalan daripada A pergi ke B. Soalan yang pertama, berapakah jarak yang dilalui oleh Ikmal? Mudah saja, jawapan dia ialah 5 meter. Okay, Ikmal bergerak A ke B, so jarak dia hanyalah 5 meter. Soalan yang kedua, berapakah sesaran Ikmal? So sesaran dia ialah 5 meter ke barat. Okay, 5 meter ke barat. Dia mesti ada arah. Arah barat ini mesti dinyatakan. Okey, itu soalan yang kedua. Seterusnya, Ikmal berjalan daripada B pergi ke C. Buat kali. Kuning pula tu. Dia berjalan daripada B pergi ke C. Soalannya, berapakah jarak yang dilalui oleh Ikmal? Mudah saja. A pergi B 5 meter, B pergi C 4 meter. So jarak yang dilalui oleh Ikmal ialah 9 meter. Okay, jarak senang saja, macam biasa. Sekarang soalan yang seterusnya, berapakah sesaran Ikmal? Sesaran, saya kata tadi, ambil titik mula. Ni titik mula, merah ni. Terus ke titik akhir. Titik akhir sekarang dia dah ada dekat C. Ambil shortcut terus daripada titik mula sampai titik akhir. So yang merah ini ialah sesaran. Yang merah itu ialah sesaran. Ambil terus daripada titik A, terus shortcut sampai titik C. Sebab A permulaan, C ialah penghabisan setakat itu Ikmal bergerak tadi. So kena cari berapa panjang A ke C ni. Macam mana nak cari A ke C? Menggunakan teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Lepas tu punca kuasakan dia. Siapa boleh tolong kira kat saya berapa sesaran A pergi C? 6.4. Berapa? 6.4. 6.4. Siapa tu? Siapa yang bersuara tadi tu? Ikmal. Ikmal. Awak suara macam perempuan. 6.4 meter. Okey, guna teorem Pythagoras dapatlah 6.4 meter. Ambil shortcut terus A pergi C. Okey. Seterusnya Ikmal setelah sampai ke C, beliau pun balik ke rumah. Saya buat arrow warna purple. Balik ke rumah, dia balik ke B dulu. Kemudian barulah dia balik ke C. Tak tahulah balik ke A. Tak tahulah siapa dia nak singgah juga B tu. Okay, ada B ni dia kat situ. Daripada C, dia mai ke B. Kemudian dia balik
ke A. Soalan dia, berapakah jarak yang dilalui oleh Ikmal? So, masa dia P, dia lalu 9 meter. Masa dia balik pun dia lalu 9 meter. So, jumlah jarak dia adalah 18 meter. Okey, 18 meter. Soalan seterusnya, berapakah sesaran Ikmal sekarang? Sesaran dia adalah sifar. Poing terayam. Sebab dia balik ke titik asal. Okey, faham semua no? Senang ni beza jarak dan sesaran. Okey, kita masuk kepada laju. Habis dah kan ni. Itu je soalannya. Okey, kita masuk kepada laju dan halaju. Buku modul awak muka surat 13. Okey. Laju ialah kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak. Aku nak tekan benda ni. Janganlah kacau. Ya ilah keluar juga. Kadar perubahan jarak. Formula dia senang saja. Jarak dilalui bahagi dengan masa diambil. So, dapatlah laju. Okey. Laju kita pakai jarak. Okey, kita pakai jarak. Simbol bagi jarak ialah D ya, distance. D. V ialah simbol bagi laju. Okey. Dan T ialah simbol bagi time, masa. Okey. Kuantiti dia adalah kuantiti skala, unit SI dia ms negatif 1. Tekan ni. Okey, ms negatif 1. H laju. Tadi laju, ini H laju. H laju ialah kadar perubahan sesaran. Formula yang sama, simbol dia pun sama, V juga. Tapi dia punya formula dia sesaran bahagi masa. Sesaran simbol dia S. T itu masalah. S for displacement. Sesaran S bahagi masa T. Dapatlah H laju. Okey, itu beza laju dengan H laju. Kalau laju kita guna jarak, kalau H laju kita guna sesaran. Okey, H laju bukan had laju. Biasa jumpa kat jalan raya had laju, HAD, LAJU. Dia ada D kat situ, had laju. Had laju tu had kelajuan lah. Tak boleh lebih berapa. Ni H laju, bukan had laju H laju. Okey, dia mesti ada hala dan lajunya. Okey. Orang putih panggil velocity. Okey, velocity. Okey, suatu objek mempunyai hal laju tidak seragam jika A, arah gerakan berubah. Okey. B, magnitude. Awak isi dalam buku awak tu. A, arah gerakan. B ialah magnitude. Hal laju berubah. Sekali saya terangkan. Kuantiti vektor sebab dia ada arah. Yang tadi kuantiti skala sebab tak ada arah. Unit SI ialah sama juga ms negatif 1. ms negatif 1. Okey, saya ulang balik. Kuantiti dia kuantiti vektor. Unit SI dia ms negatif 1. Dan untuk nombor 2, suatu objek mempunyai hal laju tidak seragam jika A, arah gerakan berubah atau gerakan tidak linear.
B. Magnitude. Magnitude. Laju berubah. Okey. Lah kita nak kira laju. Saya padam dulu saya punya lukisan ni. Sekejap lagi kita lukis lain. Okey. Kita lukis satu garisan. Cik lah. Dan macam biasa lah main sini lah. Okey, satu garisan merah. Satu garisan merah gelap. Okey. So sini titik A. Sini B. Sini C. A pergi B 10 meter. B pergi C 20 meter. Okey. Masa. Contoh katakan Ikmal bergerak dari A pergi B dalam masa 10 saat. 10S ialah 10 saat. Kemudian dia bergerak daripada B pergi C dalam masa 20 saat. Okey. So, soalan yang pertama. Kirakan laju Ikmal dari A ke B. Kirakan laju Ikmal dari A ke B. Okey. So, untuk soalan yang pertama, laju soalan A. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini cara jawab dia. Tulis formula dulu. Lepas tulis formula, baru kita isi maklumat dalam formula. So, D kat sini ialah distance, jarak. Jarak A pergi B adalah 10 meter. So, 10 masa yang diambil untuk A ke B adalah 10 saat. 10 saat, ini 10 meter. So 10 bagi 10 kita dapat 1. 1 apa? 1 ms negatif 1. Okey, M per S kan? M per S, S tu naik ke atas jadi S negatif 1. So ini adalah laju Ikmal dari A ke B. Okey, ini laju Ikmal dari A ke B. Okey, saya nak padam ni ya. Saya nak padam. Kemudian soalan soalan B. Saya bagi soalan B. Berapakah laju Ikmal dari B ke C? Laju Ikmal dari B ke C. Sama juga bunyi apa tu? Ada orang nak masuk kah? Oh, tak ada. Laju Ikmal dari B ke C. So, laju V sama dengan jarak bahagi masa. Oi, bunyi motor lalu. Jarak dia 20 meter. Bahagi masa dia 20 saat. Jadi kita dapat 20 bahagi 20 1 meter per saat. Okey, ini ialah laju dari B ke C. Okey. Sekarang saya mau bagi soalan C. Soalan C berbunyi, berapakah laju purata Ikmal dari A ke C? Berapakah laju purata Ikmal dari A ke C? Laju purata. Laju purata. Oh, alah. Oi, lawa tulisan apa ni Laju purata sama dengan
jumlah jarak JD ya, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, saya sambung kat sini ya. Jumlah jarak bahagi jumlah masa itu untuk cari laju purata. So, jumlah jarak yang dilalui oleh Ikmal dari A ke C. A pergi B 10, B pergi C lagi 20. So, jumlah jarak dia adalah 30 meter. Jumlah masa dari A pergi B 10 saat, dari B pergi C 10 saat, 20 saat. Jadi jumlah masa dia ialah 30 saat. Dapatlah jawapan 1 meter per saat. Mesti hampa kata, apa cikgu, benda ni memang tak kira pun tahu. Memanglah aku bagi soalan straight je ni, memanglah. Main soalan perpuluhan-perpuluhan lagi, mula hampa nak pening kepala. Okay, ni cara kira dia. Okay, laju purata, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okay, fine. Seterusnya, saya bagi soalan D. Berapakah halaju? Berapakah halaju Ikmal dari A ke C? Halaju. Halaju V sama dengan sesaran bahagi masa. Okay. Berapakah sesaran Ikmal? Kena kira lagi. Ikmal kira Ustaz daripada A, P, C. Shortcut. Hak kalau oren tak apa nampak. Kalau kelabu nampak ke weh? Oren lah. Hijau tak guna lagi. Hak hijau tu. Hijau tu ialah sesaran. Shortcut. Berapa tu? 22.4. 22.4. 22.4. Masa. Berapakah masa Ikmal? 10 campur 20. Okay, 10 campur 20, 30 saat. Okay. Ambil jumlah masa dia. Tolong bagi Zat. Kosong 0.75. 0.75 meter per saat. Ni siapa? Aisyuriya. Oh, Surya. Bagus. Betul cepat dan pantas. So, jawapan dia 0.75 meter per saat. Sama tak dengan laju tadi? Tak sama. Laju tadi kita kira dapat 1 meter per saat. Laju purata pun kita dapat 1. Bila kita kira sesaran, hal laju, nampak nilai dia sebenarnya adalah tidak sama. 1 dengan 0.75 mana ada sama. Jadi berhati-hati dan itulah beza dia di antara jarak dan sesaran. Okay. Pecutan lagi ya. Semua nak. Di muka surat 14 pun ada formula dia, iaitu formula untuk laju dan juga hal laju. Pecutan tak ada nak ajak ni, 9.23 lah. Okay, pecutan saya ajak minggu hadapan. Okay, jadi awak tengok muka surat 15. Ada latihan kapal terbang menuju ke sana. Ni mana boleh tunjuk sini ada jawapan.
Okey. Okey, soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 dan soalan 2 muka surat 15. Itu adalah kerja rumah awak semua. Soalan 1 sampai soalan 2 muka surat 15. Kali ini kita akan bincang jawapan dia minggu depan. Okay, soalan 1 dan soalan 2 muka surat 15 kita akan bincang jawapan dia minggu depan. Itu kerja rumah untuk awak. Sekiranya ada masalah, tak boleh nak buat ataupun tak faham ataupun nak penjelasan ataupun nak confirmation ke apa ke, sila PM tepi ya. Boleh mesej saya saja anytime untuk bertanya soal pembelajaran, tak apa. InsyaAllah tak sibuk saya layan. Kalau sibuk tunggu siap lah. So ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Cuba jawab dulu. Kalau ada masalah boleh tanya. Jangan malu, jangan segan. Kita belajar untuk ilmu. Bukannya belajar pasal orang paksa. Kita belajar untuk ilmu. Jadi jangan malulah kalau nak tuntut ilmu. 6 orang. Tolak saya tinggal 5. 5 orang saja yang masuk ini hari. Fatin Syakirah ada? Ada cikgu. Okay. Mana kawan yang lain? Okay, saya lupa nak abang lah. Apa ni, setiap kali kelas saya rekod lah. Nanti saya bagi link YouTube. Okay. Sebab biasa bila dah habis kelas ni saya akan upload ke YouTube. So awak boleh ulang kaji kat situ ataupun untuk kawan-kawan yang tak dapat join. Masalah teknikal ke, masalah phone ke apa ke, mereka boleh tengok kat YouTube at any time. Okay, sama juga video hari ni pun saya akan upload pergi YouTube. Lagi saya bagi link. Boleh tengok lah kalau tak faham, kalau nak ulang kaji ataupun nak share dengan kawan sekolah lain ke apa boleh. Jangan lupa like and subscribe. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Kalau tak ada, okey, kita berhenti takat ini saja ini hari. Kita jumpa lagi pada minggu depan, hari dan waktu yang sama. Nasib baiklah Surya apa ingat aku tadi. Aku lupa dah. Terima kasih Surya, terima kasih. Tolong ingatkan saya kelas. Duk alik tadi, nasib baik tak terlepas. Okey. Sekian masa boleh left. You can leave the meeting. Terima kasih cikgu. Sama-sama.